Play, bismillah. Perbahasan lama berkenaan dengan gender dan sexuality. Kita tengok di dalam kitab-kitab fiqh itu tidak ada dalam Quran contohnya, tidak ada perbezaan, tidak dibuat perbezaan, sepatutnya diberikan perbezaan di antara gender dan seks kerana dua. Okey. Lihat apa beliau kata? Beliau kata sepatutnya mesti ada perbezaan antara gender dan seks. Beliau tengah bercakap tentang Quran tau. Dia kata fiqh bukan sekat fiqh. Quran pun sepatutnya membezakan antara gender dengan seks. Saya nak tanya, saudara Afiq tujukan kata-kata itu kepada siapa sebenarnya? Adakah kata-kata itu ditujukan kepada Allah? Ya Allah, sepatutnya engkau ya Allah, sepatutnya membezakan antara gender dengan seks. Is that what you trying to say? Adakah awak sedang cuba mengajar Allah Subhanahu Wa Taala patutnya dalam Al-Quran membezakan gender dengan seks? Bagi yang tak jelas apa beza gender dengan seks, simple saja. Seks ni adalah alat kelamin di mana kita dilahirkan dengannya. It's biological, secara biologi. Okay, itu seks kita. Tapi gender mereka kata lain. Gender ni dia tidak berkaitan dengan biologi. Dia berkaitan dengan culture, berkaitan dengan pilihan kita sendiri. Jadi kalau saya seorang lelaki dari segi biologi, seks saya lelaki, saya boleh pilih gender perempuan. Saya boleh pilih gender perempuan. Saya punya alat kelamin lelaki ni irrelevant. Irrelevant. InsyaAllah nanti kita bincang sikit berkenaan dengan bagaimana istilah transgenderism ini sendiri telah merobohkan segala makna lelaki dan perempuan. Dah tak ada makna lagi membezakan antara istilah lelaki dengan perempuan. Sebab kalau dulu, bukan dululah, the official position, the majority or we can say 99.999% Muslims and Muslim scholars, okay? Lelaki adalah dia yang dilahirkan dengan alat kelamin lelaki, iaitu kita pada zakar lah, yang boleh mengeluarkan benih, yang tidak mengandung, dia lelaki. Perempuan adalah manusia yang ada rahim, okay? Secara default, secara normal, kita tak cerita tentang orang yang wanita yang lahir tanpa rahim dan sebagainya. We're talking about the general term, women, okay? Women. Womb kat situ adalah womb, rahim. Dan alat kelamin dia adalah alat kelamin wanita dan dia menghasilkan ovum, menghasilkan ovum dan dia mengandung. Itu perempuan. Yang tadi itu adalah lelaki. Kenapa kita tahu ini perempuan, ini lelaki? Sebab jelas dia punya penanda adalah alat kelamin dan bukan sekadar alat kelamin, dia punya physical features, your biological features, ciri-ciri biologi. Ciri-ciri biologi ni tak payah cerita banyak, kan? Senang nak identify. It is easily definable. Tapi sekarang ni mereka kata bahawa perempuan is not necessarily someone yang ada female genital ataupun female organ, and a male not necessarily someone yang ada male organs and male biological element lah kita kata, ataupun parts. Jadi what defines a man and a woman now? Sebahagian mereka cuba mengkedepankan, okay, kita rujuk kepada femininity and masculinity. Dan siapa yang ada femininity, bahawa dia adalah perempuan. Siapa yang ada masculinity, dia adalah lelaki. Femininity ni keperempuanan, sifat keperempuanan. Masculinity sifat kelakian. Siapa yang ada sifat kelakian, dia lelaki. Walaupun alat kelamin dia adalah alat kelamin perempuan. Dan wanita pula adalah dia yang ada sifat keperempuanan. Adakah ini menyelesaikan masalah? Tidak. Sebab mereka sendiri bergasak sama sendiri apa makna femininity, apa makna masculinity. Keperempuanan itu apa ciri dia? Masuk pula geng feminis, kata, "Uish, jangan stereotip wanita ni lembut, wanita ni penyayang, wanita ni pandai jaga anak, jangan stereotip." Kata. Itu bukan sifat keperempuanan. Habis. Itu apa? Sifat keperempuanan apa? Dia kata pun jangan stereotip lelaki ni badan lebih kuat, lelaki ni lebih garang sikit, lelaki ni lebih adalah ciri-ciri masculinity. Dia kata itu stereotyping. So what is femininity? What is masculinity? Dia jadi floating. There's nothing you can... So, what they are doing actually, they are actually removing the word
women and men from dictionary secara non-literal. Maksud saya, maksud dia perkataan-perkataan ini dah tak ada makna dah sebenarnya, because the word man can mean women and the word women can mean men, and you cannot define it anymore. There's no definition. You nak define sesuatu perkataan, okay, you nak define satu perkataan, dia mesti ada ciri khas yang tidak berubah. Masalah di sekarang ini, men and women dah tak ada ciri khas yang tak boleh berubah. Jadi bila seorang yang identify diri sebagai lelaki bila dia beranak, lepas tu dia nak tukar jadi perempuan, dia nak tukar jadi siapa sebenarnya? Dia asal siapa nak tukar jadi siapa? Sebab asal bila dia kata male pun, dia tak setuju male ni yang ada male sexual organ. Tapi dia nak ubah jadi sesuatu yang juga tidak boleh ditentukan. So it becomes a form of madness. Perkataan itu sendiri sudah tidak ada makna lagi. Macam kita dalam ilmu logik nak mendefinekan sesuatu, orang tu mentakrifkan sesuatu, dia mesti ada ciri khas yang tidak boleh berubah. Kalau tak ada ciri khas yang tidak boleh berubah, perkataan itu tidak ada takrifan, dia tidak ada makna. Jadi penggunaan orang kepada perkataan itu sebenarnya tidak ada nilai. So when you say the word women, you can mean men, and when you speak about men, you can mean women. So what's the point of using these two words anymore? So dia bukan setakat merosakkan persepsi manusia terhadap hubungan interaksi lelaki dengan perempuan yang fitrah, tapi merosakkan bahasa, merosakkan pemikiran. There's no logic here, there's no mercy, there's no compassion, there is no progress here. Ini bukan gerakkan ke hadapan, ini adalah mundur ke belakang.